Selamat datang semula ke channel saya, channel Muhammad Azzuddin Muhammad Sani. Saya rasa sudah lama kita tidak bertemu kerana fokus yang saya berikan beberapa hari dan mungkin seminggu dua hari lalu lebih kepada isu politik tempatan di Malaysia. Tapi topik yang ingin saya bincangkan kali ini adalah isu berkenaan dengan Afghanistan. Apa sebenarnya telah berlaku di Afghanistan? Saya rasa kurang perhatian diberikan di Malaysia kerana fokus Malaysia sekarang ini ke arah pembentukan kabinet yang baru ataupun pemilihan ataupun penentuan siapa yang menjadi Perdana Menteri Malaysia yang baru. Tapi sebenarnya isu Afghanistan juga timbul di sini apabila Taliban berjaya menguasai Afghanistan semula. Jadi apa sebenarnya yang berlaku di sebalik itu? Saya rasa jangan ketinggalan untuk terus tonton video saya ini, dan saya akan jelaskan isu ini satu persatu supaya kita boleh faham apa senario yang berlaku dalam isu ini. Sila tonton. Okey, balik semula kepada rancangan yang saya utarakan dalam channel saya ini. Pertamanya kita nak melihat Taliban ni apa. Siapa mereka ni Taliban ni? Sebenarnya kepada siapa yang tidak biasa mendengar tentang Taliban ini, kalau kita lihat mereka ni perkataan Taliban tu daripada perkataan talib ataupun pelajar atau student. Jadi mereka ni menggerakkan gerakan untuk membebaskan Afghanistan daripada cengkaman penjajahan yang mana kita tahu bahawa Amerika Syarikat menguasai Afghanistan. Tapi sebelum saya berbicara tentang itu, saya nak jelaskan juga beberapa perkara yang penting. Kalau kita lihat sejarah Afghanistan ni sejarah yang sangat panjang dan Great Britain pernah juga cuba menguasai tapi gagal diusir keluar oleh pihak warga Afghanistan ketika itu. Dan juga Soviet Union juga ketika perang dingin cuba juga untuk menguasai Afghanistan, tapi telah berjaya ditewaskan. Jadi kalau kita lihat ketika Soviet Union ditewaskan oleh Afghanistan, yang mana ketika itu pihak yang menewaskan Soviet Union ni ketika perang dingin adalah pihak Mujahidin, yang mana dapat tentera upahan dan pejuang Islam yang ditaja sebenarnya juga oleh Amerika Syarikat dan juga oleh Arab Saudi dan banyak lagi negara untuk mengalahkan Soviet Union, dan mereka berjaya. Dan apabila mereka berjaya dan runtuhnya Soviet Union menyebabkan ada power vacuum sebab Amerika Syarikat terus tidak memberikan perhatian kepada Afghanistan pada tahun-tahun 1990-an sehinggalah berlakunya perang saudara dengan pelbagai pihak di Afghanistan ketika itu, di kalangan warlord yang memenangi perang dengan Soviet Union Jadi ini yang menyebabkan ada pihak yang kecewa dengan keadaan yang berlaku itu, menyebabkan mereka berkumpul mula di Pakistan untuk berjuang dan cuba mengalahkan pihak-pihak mujahidin yang menguasai Afghanistan ketika itulah. Jadi pihak-pihak ni asalnya dia kata pelajar-pelajar pondok sekolah agama di Pakistan, tapi mereka bergabung dan mendapat bantuan ketenteraan, dan juga mereka berfahaman Salafism yang menyebabkan ada sokongan daripada Arab Saudi misalnya, dan juga negara seperti Emirat Arab Bersatu yang memberi sokongan kepada kumpulan Taliban ni. Dan Taliban ni berjaya menguasai dengan cepat ketika itu, dan pada tahun 1996 mereka berjaya menguasai keseluruhan Afghanistan. Cuma ketika itu mereka gagal menguasai pihak Perikatan Utara. Ada pihak Perikatan Utara yang masih menguasai di utara Afghanistan. Mereka terus berperang dengan pihak Perikatan Utara Tapi dalam masa sama, Afghanistan telah diperintah oleh ataupun Kabul, ibu kota Afghanistan itu telah diperintah oleh Taliban, dan pihak
negara seperti Pakistan, Arab Saudi dan juga pihak Emirat Arab Satu mengiktiraf kerajaan Taliban ketika itu. Walaupun seluruh negara dunia tidak mengiktiraf Taliban. Jadi cuma apa yang berlaku ialah Taliban cuba untuk mewujudkan hubungan diplomatik dengan Amerika Syarikat ketika itu, terutama tahun 1999, tahun 2000, malah juga menyokong agenda Amerika ketika itu untuk membina pipeline daripada Turkmenistan ke Pakistan melalui Afghanistan. Jadi ada agenda projek ataupun gas ketika itu diadakan. Cuma apabila berlakunya peristiwa 9/11 pada tahun 11 September 2001 apabila Amerika diserang oleh Al-Qaeda, Mullah Omar ataupun pemimpin utama Taliban itu melindungi Osama bin Laden, menyebabkan Amerika Syarikat terpaksa mengambil tindakan. Walaupun Amerika Syarikat tidak mahu sebenarnya terlibat dengan Afghanistan, tapi terpaksa mengambil tindakan untuk menyerang Afghanistan. Jadi mereka berjaya mengalahkan Taliban dan diusir, dan mereka cuba melaksanakan satu bentuk pemerintahan demokrasi liberal di Afghanistan ketika itu. Dan Afghanistan menjadi dikuasai pada tahun 2001. Jadi sejak pada itu mereka cuba bangunkan Afghanistan dan ternyata gagallah sebab Taliban terus memberi tentangan secara perang gerila daripada tahun 2001 itu sehinggalah mereka berjaya pada tahun 2021 dalam masa 20 tahun berjaya mengambil alih semula Afghanistan. Okey, persoalan di sini kenapa keadaan ini berlaku? Ini satu yang saya rasa menarik. Amerika sebenarnya tidak ada dalam agenda mereka untuk menguasai Afghanistan, tapi mereka telah menguasai Afghanistan kerana agenda mereka sebenarnya ingin menguasai Iraq sebab Iraq ada minyak, gas dan sebagainya. Dan apabila mereka menguasai Iraq, ada satu distraction kepada mereka dalam memberi fokus pada Afghanistan. Namun macam itu mereka terus membantu Afghanistan, dan mereka tahu bahawa mereka tidak akan lama boleh duduk di sini sebab tentangan yang diberikan oleh Taliban dan gerakan daripada pengganas terutamanya Al-Qaeda sebagainya juga menggugat kerajaan Afghanistan. Jadi secara umumnya tanpa bantuan tentera asing khususnya tentera daripada Amerika Syarikat dan United Kingdom dan negara-negara Eropah, Australia dan sebagainya, sudah tentu agak sukar untuk mempertahankan kerajaan Afghanistan. Jadi agenda Amerika untuk keluar daripada Afghanistan sebenarnya telah bermula sejak dari pemerintahan Barack Obama lagi. Jadi itu yang saya rasa menarik melihat. Maksudnya Barack Obama ketika beliau mengambil pemerintahan daripada George Bush yang memulakan serangan terhadap Afghanistan, cuba untuk keluar tapi tidak boleh menyebabkan Obama menghantar lagi tentera bantuan sebagainya untuk membantu dan juga membelanjakan jumlah wang yang agak besar untuk bangunkan struktur ketenteraan di Afghanistan supaya mereka boleh melawan sendiri dengan pihak Taliban. Cuma apabila Donald Trump mengambil alih pentadbiran, Donald Trump telah memulakan adanya perundingan dengan Taliban untuk mungkin menyerahkan ataupun maksudnya Amerika akan keluar dan kemudian Taliban sebenarnya datang mengambil alih pentadbiran di Afghanistan. Jadi secara umum sebenarnya walaupun kita terkejut dengan pengambil alihan ataupun serangan ataupun penguasaan Taliban terhadap Afghanistan secara sangat cepat, sebenarnya prosesnya telah bermula lebih awal daripada itu, khusus pada tahun 2017 misalnya telah bermula sehinggalah apa yang berlaku hari ini. Malah Taliban sebenarnya telah melaksanakan pelbagai public relation punya activities menghubungi negara-negara jiran khususnya Turkmenistan khususnya Qatar, negara-negara lain untuk meminta bantuan supaya mereka boleh diiktiraf dan mereka boleh kembali semula ke Afghanistan. Okey, kenapa kali ini berlaku? Kenapa Amerika Syarikat terus keluar daripada Afghanistan? Keadaan ini berlaku kerana Amerika sebenarnya telah overstretch dengan ataupun telah tidak mampu lagi untuk membantu Afghanistan khususnya dari segi pembangunan ekonomi dan ketenteraan. Kerana Amerika telah membelanjakan, kalau ikut daripada kajian yang dilakukan oleh Brown University, membelanjakan lebih pada 2 trilion US dollar, hampir sebenarnya ke 3 trilion US dollar lah
untuk daripada tahun 2001 ni sampailah tahun 2021. Jadi Amerika dengan tekanan yang dihadapi oleh ekonomi mereka sekarang ni, dengan COVID-19 yang mereka terpaksa membelanjakan reserve negaranya, sudah tentu mereka tidak dapat mampu lagi untuk menampung negara lain. Jadi itu menyebabkan mereka tak ada peluang lagi, tak ada usaha lagi untuk terus membantu Afghanistan, dan mereka keluar untuk ini untuk tidak berikan protection ataupun perlindungan lagi kepada Afghanistan. Jadi itu realiti yang berlaku ketika itulah. Malah satu suasana yang menarik kalau kita ingin tinjau bahawa Taliban sebenarnya telah menguasai banyak kawasan-kawasan di Afghanistan. Kalau kita lihat pada tahun 2017 mereka telah menguasai hampir separuh kawasan-kawasan di Afghanistan. Jadi yang menyebabkan sebenarnya daripada awal lagi keadaan tidak stabil telah berlaku di Afghanistan lah, menyebabkan kerajaan yang agak bimbang. Kerajaan yang dipimpin oleh Ashraf Ghani yang jadi presiden Afghanistan ketika itu. Malah Ashraf Ghani sebenarnya memenangi pilihan raya presiden pada tahun 2019. Cuma pilihan raya ini sering dianggap sebagai pilihan yang tidak demokratik. Kenapa berlaku ialah tak semua penduduk Afghanistan keluar untuk mengundi ketika itu. Dikatakan Afghanistan mempunyai lebih daripada 30 juta penduduk. Jadi hanya 1 juta saja penduduk yang pergi keluar mengundi untuk memilih presiden. Jadi nampak tidak demokratik keadaan situasi begitu. Jadi maksudnya dari segi umum sokongan rakyat terhadap presiden itu tidak ada, walaupun sudah tentulah negara penduduk khususnya di bandar, khususnya di Kabul misalnya, memberi sokongan kepada presiden kita gitulah Ashraf Ghani. Jadi sekarang ni apabila Ashraf Ghani pun melarikan diri keluar pada Afghanistan, dan sekarang ni diambil alih oleh Taliban dengan cara yang sangat mudah. Ini mengejutkan dunia lah. Jadi orang banyak berdebatkan isu ini dan memberi kritikan kepada Presiden Amerika Joe Biden yang saya lihat sendiri adalah presiden yang agak tidaklah agak kuat dan dia agak sukar menghadapi pelbagai isu yang melanda dunia masa kini lah, untuk beliau bertangani dengan cara yang terbaik. Jadi itu yang melemahkan peranannya, dan malah beliau merasakan untuk mengukuhkan Amerika Syarikat terpaksa mereka meninggalkan Afghanistan lah. Jadi ini titik hitam sebenarnya kepada kuasa-kuasa dunia sebelum ni. United Kingdom pernah tewas di Afghanistan keluar begitu. Dan juga kalau Soviet Union kuasa besar tewas keluar, dan sekarang Amerika pula. Dan dikatakan ini sebagai satu titik mula kepada declining lah, penolakan kepada kuasa Amerika sebagai kuasa dunia. Jadi tak tahulah, itu perdebatan yang umum yang ada masa kini. Cuma apa yang akan berlaku selepas ini dikatakan Taliban datang membawa pendekatan yang agak berbeza dengan ketika mereka menguasai Afghanistan daripada tahun 1996 sampai tahun 2001. Jadi dan mereka agak lebih toleran tapi yang jelas ialah fahaman yang dibawa oleh Taliban ini adalah fahaman Salafi. Ada pengaruh daripada Arab Saudi, dan sudah tentu Arab Saudi membantu pihak Taliban ini, dan juga adanya sokongan daripada Pakistan yang juga memang peranan lah untuk mungkin penyimbang kepada untuk mempengaruhi lah kuasa Taliban di Afghanistan. Cuma penguasaan Taliban tak atas Afghanistan memberi kesan juga dari segi geopolitik di tengah Asia Tengah. Dari segi macam mana? Okey, dari segi kita lihat komen-komen daripada Iran misalnya, komen daripada India misalnya, mereka bimbang sebab ada satu negara Islam dan agak dilihat sebagai radikal dan malah Afghanistan juga dekat dengan Jammu Kashmir, dan Pakistan juga Jammu Kashmir. Jadi dibimbangi akan ada satu lagi power ataupun kuasa di tengah Asia yang boleh mengancam kepada India. Itu dibimbangi oleh India. Iran juga agak berhati-hati dalam melihat isu ini. Kenapa Iran berhati-hati? Kerana bimbangkan mereka sudah tahu bahawa Taliban ini dengan fahaman Salafi, mereka sangat anti kepada Syiah.
jadi dibimbangi mereka akan memerangi pula Iran, negara jiran. Jadi kita tidak tahulah sama ada keadaan itu berlaku atau tidak. Okay, satu perkara lagi Afghanistan ni kedudukannya agak strategik sebab seperti yang saya sebutkan tadi dia ada pipeline melalui daripada Turkmenistan yang maksudnya yang menghantar gas ke Laut Hindi melalui Afghanistan, daripada Turkmenistan dan juga Pakistan. Jadi itu menyebabkan Afghanistan ni strategik. Dan kalau kita lihat ketika sekarang ni krisis berlaku, ramai rakyat-rakyat warga asing cuba berlumba-lumba untuk pulang ke negara asal. Kita lihat bahawa kedutaan China dan kedutaan Rusia diberikan kawalan oleh Taliban. Jadi kalau di situ kita lihat bahawa adanya hubungan strategik juga antara China yang mungkin mahukan supply ataupun gas ini ke China, dan juga Rusia yang juga mempunyai cuba mempengaruhi keputusan-keputusan di pihak di Asia Tengah dan cuba mewujudkan ruang lingkup pengaruh di Asia Tengah, menyebabkan saya rasa di situ adanya kerjasama cuba diwujudkan oleh Rusia dan juga pihak China di Asia Tengah. Tapi apa yang menarik dilihat dari sini, implikasi kepada penguasaan Taliban di Afghanistan ialah kita boleh lihat bahawa berlakunya inflak ataupun bertebaran ataupun ramainya warga Afghanistan yang takut bimbang tinggal di Afghanistan di zaman Taliban, mereka juga keluar. Jadi ini akan menimbulkan krisis sekali lagi seperti mana yang berlaku pada krisis pelarian Syria, tapi ini akan mewujudkan krisis juga pelarian Afghanistan di merata dunia lah, dan kebanyakan negara-negara maju terpaksa menerima mereka ni kerana mereka lari ke negara-negara maju lah, contohnya negara Amerika Syarikat, United Kingdom, Eropah sebagainya. Jadi fenomena ini akan berlaku dan ini juga mungkin dibimbangi lah oleh negara-negara inilah kerana kebanjiran lah warga Afghanistan nanti akan berada di negara-negara mereka lah. Jadi dan pihak pelarian yang tidak dapat pergi ke negara-negara ketiga ataupun negara-negara lain, ini yang dibimbangi akan terasanya malapetaka kemanusiaan sekiranya isu ini tidak ditangani dengan baik lah, dan ia menjadi isu yang polemik kepada rantau di Asia Tengah tersebut lah. Cuma satu perkara lagi yang saya rasa sangat signifikan hasil daripada penguasaan Taliban di Afghanistan ialah media barat mula memutarkan semula propaganda lama bahawa Taliban akan bertindak secara ekstrim terhadap wanita dan sebagainya. Kalau kita lihat media-media antarabangsa sekarang semua memberi fokus kepada itu dan melabelkan undang-undang syariah yang dilaksanakan oleh Taliban nanti akan menekan wanita, menyiksa musuh-musuh politik dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya pun tak pasti lagi dan saya tidak mahu terus memberi hentaman atau kritikan kepada Taliban kerana kita nak lihat dulu apa yang cuba dilaksanakan di Afghanistan nanti. Tapi dalam secara umumnya seperti sudah ada satu konsensus di kalangan media termasuk untuk melabel rejim Taliban ini sebagai rejim yang ganas dan perlu akan melakukan banyak penindasan dan sebagainya. Jadi saya rasa itu propaganda yang cuba dibawa dan diharapkan tidak akan berlaku sebegitu. Tapi yang jelas ialah sistem politik Afghanistan sekarang ni dibimbangilah sama ada sudah tentu demokrasi tidak akan dilaksanakan, tapi bentuk sistem mungkin Islam cuba dilaksanakan, dan bagaimana bentuk sistemnya kita tak tahu. Dan malah Taliban ini, mereka ni biasa berperang dan tidak pernah menjadi pentadbir, menjadi kerajaan. Jadi bagaimana mereka ingin menjadi kerajaan yang baik? Sebab mereka perlukan bantuan-bantuan oleh pihak yang memang tahu macam mana untuk mentadbir negara. Jadi kalau kita lihat memang apabila kemasukan Taliban ke Afghanistan, jelas dia meminta supaya kita dengan kerajaan, polis dan sebagainya untuk kembali tugas dan sebagainya. Sebab mereka juga tahu bahawa mereka tidak ada kemahiran dan tahu macam mana untuk mentadbir negara, sebab mereka terbiasa dengan
peperangan dengan tentera Amerika dan tentera Afghanistan sebagainya, tapi kali ini mereka berada dalam kerajaan. Jadi ini satu yang menarik lah kalau kita nak lihat sejauh mana Taliban dapat mentadbir negara Afghanistan lah. Sekiranya mereka gagal, jadi kemungkinan juga timbul lagi perang saudara di Afghanistan. Sekarang ini sudah timbul isu-isu dibimbangi ada golongan tertentu dari kawan-kawan tertentu di mana kita tahu bahawa walaupun keturunan Pashtun yang dominan di Afghanistan, tapi juga Afghanistan juga diduduki oleh banyak etnik grup yang lain yang ada orang Turkmen, ada orang Uzbek dan sebagainya duduk di Afghanistan. Jadi sejauh mana Taliban dapat beri keyakinan kabilah-kabilah atau tribe ini untuk sama-sama membangunkan negara. Itu satu perkara yang ingin kita lihatlah. Jadi Taliban mengambil alih kuasa semula di Afghanistan satu yang luar daripada jangkaan, satu yang menarik untuk dikaji dan diperhatikan. Jadi bagi saya ingin memperhatikan lebih mendalam apa yang sedang berlaku dan diharapkan tidak berlaku insiden yang boleh mencemarkan nama Islam, mencemarkan nama ataupun imej Islam, melihat bagaimana sekiranya keganasan timbul hasil daripada penguasaan Taliban ini di Afghanistan. Cuma kita boleh doakan supaya kerajaan Taliban dapat mentadbir dengan baik, walaupun kita bimbang jugalah keadaan yang berlaku melihat pada bagaimana Taliban melaksanakan pentadbiran mereka pada tahun 1996 hingga tahun 2001. Diharapkan perkara itu tidak berulang pada kali inilah. Jadi kita tunggu dan lihat apa yang berlaku, dan sudah tentulah negara-negara dunia pun kita tak tahu sejauh mana mereka bereaksi dengan Taliban di Afghanistan. Mereka mungkin boleh beriktiraf dengan negara Afghanistan, tapi mungkin mereka tidak boleh iktiraf kerajaan Taliban Afghanistan. Jadi kita tunggu lihat siapa yang mula mengiktiraf dan menjalankan hubungan secara langsung dengan Taliban. Tapi potensinya telah ada. Kita lihat China dan Rusia telah mula melihatkan bahawa mereka ingin bersama dengan Taliban kerana mereka tahu bahawa Taliban ada kepentingan strategik mereka di Asia Tengah. Jadi itulah sedikit sebanyak saya ulaskan tentang isu Taliban dan isu Afghanistan pada masa kini. Pada masa akan datang saya insyaAllah saya akan kemukakan lagi huraian saya mengenai apa yang berlaku di Asia Tengah inilah, yang mana menarik minat kita untuk mengetahui, sebab negara Afghanistan adalah negara yang dekat juga di hati kita kerana diduduki oleh ramai umat Islam, dan kita nak melihat Islam dan juga Afghanistan itu bangun bersama menjadi sebuah negara yang makmur pada masa akan datang. Jadi jumpa lagi. Bye bye.